Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan melalui live FB, dan anda juga boleh mendengar melalui My TV saluran 726. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan membicarakan fardu wuduk yang kedua. Fardu wuduk yang kedua daripada 6 fardu wuduk, yang mana minggu lepas selesai pembicaraan fardu wuduk yang pertama. Walaupun insya-Allah saya akan sambung sedikitlah hak pembicaraan minggu lepas, hak berkaitan dengan niat ketika berwuduk, kerana ada beberapa soalan hak minggu lepasnya hak berkaitan dengan tajuk pembicaraan berkaitan dengan fardu wuduk yang pertama, iaitu niat. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan fardu wuduk yang kedua. Kalau sidang pendengar menggunakan pakai kitab Safinatun Najah hak edisi Jawinya, muka surat 3, baris yang bawah sekali. Surat 3 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sani ghaslul wajhi. Terjemahan di bawah. Bermula yang kedua, bermula fardu wuduk yang kedua daripada 6 fardu wuduk, membasuh muka. Setakat tu je lah dalam kitab Safinatun Najah yang sidang pendengar maklumi, kitab yang kecil, kitab yang ringkas, yang mana saya akan menyambung huraian yang lebih panjang lah. Cuma kitab Safinatun Najah ini sebagai sandaran bicara tajuk-tajuk sebagaimana susunan dalam kitab Safinatun Najah. Jadi fardu wuduk yang kedua daripada 6 fardu wuduk, membasuh muka. Kemudian bila bicara membasuh muka, yang pertama kita akan bicara apa dia membasuh. Kemudian akan bicara pula muka ni kawasan yang wajib dibasuh tu kawasan hak mana. Yang pertama, membasuh muka. Apa makna membasuh? Sebab fardu wuduk ni yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang ketiga, ghuslul yadain, membasuh dua tangan. Yang keempat, mashur ra'si, menyapu kepala. Yang kelima, ghuslul rijlain, membasuh dua kaki. Jadi 4 anggota wuduk ni, muka, dua tangan sampai ke siku, dua kaki sampai ke dua buku lali, membasuh.
Adapun satu anggota wuduk iaitu kepala menyapu. Menyapu kepala. Jadi membasuh dengan menyapu pastilah berbeza. Jadi nak dihukumkan membasuh tu macam mana? InsyaAllah nanti saya akan bicara berkaitan dengan membasuh. Kemudian akan pergi kepada membicarakan berkaitan dengan manakah kawasan muka yang wajib dibasuh. Tapi sebelum saya nak pergi panjang bicara berkaitan dengan membasuh muka ni, saya nak sambung sedikit pembicaraan hak minggu lepas. Yang mana minggu lepas tu pergi kepada persoalan niat wuduk bagi orang yang daim hadas. Niat wuduk bagi orang yang daim hadas. Yang mana niat wuduk ni banyak jenis niat wuduk ni. Cuma saya tekankan kepada dua niat yang masyhur digunakan. Yang pertama, niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang kedua, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Kemudian pergi kepada niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ni ada situasi keadaan yang mana niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah tu tidak memada. Mana tidak sah lah. Tidak memada. Ada situasi yang mana niat mengangkat hadas kecilnya tidak memada, tidak sah. Ini cerita atas pandangan yang muktamad lah. Jadi saya bicara mengelepasnya, hak terdahulu niat mengangkat hadas kecil kan Allah tidak memada, wuduk yang diperbaharukan, wuduk sunat yang diperbaharukan, wuduk yang pertama sudah sembahyang dengan dia, nak sembahyang yang kemudian disunatkan perbaharukan wuduk. Jadi perbaharukan wuduk ni, wuduk yang pertama masih lagi ada, belum batal. Maknanya belum berhadas kecil untuk wuduk yang kedua. Jadi kalau wuduk yang kedua yang sunat tu, yang tidak yang belum lagi berhadas kecil, tiba-tiba niat saja aku maka hadas kecil kerana Allah, maka tidak memadalah, tak terhasillah wuduk sunat, wuduk yang diperbaharukan wuduk yang kedua. Kemudian hak minggu lepasnya, niat mengangkat hadas kecil ini tidak memada bagi seseorang yang daim hadas. Daim hadas ni seseorang yang berkekalan keluar perkara yang membatalkan wuduk. Contoh minggu lepasnya, yang pertama orang yang dedas, orang yang kencing dia berpanjangan, setitik. Yang keduanya perempuan yang istihadah. Jadi darah istihadah tu hadas kecil, darah haid, darah nifas, hadas besar yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Adapun darah istihadah hanya hadas kecil yang mana kewajipan sembahyang masih lagi kekal. Jadi perempuan yang istihadah ni perempuan yang berkekalan hadas. Satu lagi yang saya bicara mengelepasnya, bagi orang yang berpenyakit buasir, yang mana duburnya sentiasa basah dengan darah. Cuma bagi orang yang berpenyakit buasir ini, dalam keadaan penyakit buasir itu masih lagi berada di dalam. Kemudian darah keluar sedikit membasahi dubur. Adapun orang yang berpenyakit buasir, yang mana dia panggil apa? Dia panggil gembong. Penyakit buasir itu sudah terkeluar, sudah terkeluar. Jolo kita orang Terengganu panggil. Jolo terkeluar dah. Makna gembong dia tu, penyakit dia sudah terkeluar di luar. Yang mana sakit lah kalau terkeluar dia punya penyakit buasir tu, yang dia panggil gembong ke. Hak panggilan-panggilan moden macam mana, tengoklah kalau ada yang mengikuti live FB, tolong bagilah perkataan yang perkataan kita kata bahasa buku lah. Kalau kita Terengganu panggil gembong gitu je. Jadi kalau penyakit buasir itu sudah terkeluar, kemudian daripada yang terkeluar tu keluar darah.
Rembong tu penyakit tu duk luar dah. Jolo lah kita panggil. Keluar sampai keluar dah. Kalau boleh masukkan kembali, akan dimasukkan kembali. Tapi apabila penyakit buasir tu duk luar dah, kemudian daripada penyakit keluar tu, keluar darah. Itu dia tidak panggil daim hadas. Sebab itu tidak menyebabkan batal wuduk. Sebab darah bukan keluar melalui dubur. Darah keluar daripada rembang penyakit buasir yang sudah berada di luar dubur. Itu tidak dipanggil daim hadas. Itu bukan daim hadas. Buasir daim hadas ini, penyakit buasir rembang tu duduk di sebelah dalam lagi. Duduk di sebelah dalam. Kemudian daripada penyakit di dalam tu keluar darah. Darah tu yang membasahi dubur. Itulah yang menyebabkan dia berhadas. Itu bagi orang buasir. Kemudian hak berkaitan dengan orang daim hadas, dia bicara bab niat asalnya. Kemudian panjang pergi kepada macam mana orang yang daim hadas nak berwuduk untuk solat. Jadi panjang bicara minggu lepas tu. Tajuknya pembicaraan berkaitan dengan niat. Orang yang daim hadas, orang dedah, perumpang istihadah, orang yang berpenyakit buasir, yang mana buasir itu masih lagi berada di sebelah dalam. Orang yang daim hadas seumpama ni, ketika berwuduk dia basuh muka, dia tak boleh niat dengan saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kenapa tak boleh niat mengangkat hadas kecil? Mengangkat hadas kecil macam mana? Hadas kecil tu sentiasa keluar. Air kencing yang titik tu hadas kecil sentiasa keluar. Darah istihadah hadas kecil sentiasa keluar, yang akan nampak darah tu di modeh perempuan. Jadi maknanya hadas kecil sentiasa keluar. Tiba-tiba ketika membasuh muka wuduk, niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tu tak memadalah. Niat apanya? Niat saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Itu comel. Ataupun sekurang-kurangnya saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Tapi yang lebih baiknya, yang tidak ada khilaf ulama, saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Panjang sangat tu. Sekurang-kurangnya saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Walaupun adalah masih lagi ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi orang daim hadas sendiri, kalaulah masih lagi berniat, sebab sebagaimana saya sebut minggu-minggu yang sebelum, orang tualah yang banyak berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tapi terkadang tidak diberi penerangan bahawa kamu ni berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ni bukan boleh pakai sokmo. Ada keadaan yang mana kamu tidak boleh berniat dengan saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Pada ni tak ada makluman. Mana setakat aja berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Lepas tu tidak di penerangan bahawa niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ni ada situasi yang tak boleh niat gitu. Jadi orang kita tak tahulah, diuji dengan daim hadas, dia masih lagi berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Macam mana tak lepas-lepas dah. Pandangan muktamad, niat tu tidak memadalah, wuduknya tidak sah. Tapi pandangan daif, okey je. Okey je. Berniat mengangkat hadas kecil pun boleh je lah. Ni kalau yang telah lepas lah. Yang lagi akan datang, kena, kalau nak ajar niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, jangan ajar setakat tu. Kena penjelasan lebih sedikit lah. Kalau ajar niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Itu hak berkaitan tajuk bicara. Berkaitan fardu wuduk yang pertama, iaitu niat. Kemudian apabila bicara berkaitan dengan daim hadas, maka saya pun bicaralah. Orang daim hadas ni, peraturan dia, cara berwuduk dia macam mana. Yang pertama,
orang yang daim hadas tadi, nak berwuduk, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Tidak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Jadi syaratnya kena tunggu masuk waktu. Ni di sisi pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hambali. Wajib berwuduk selepas daripada masuk waktu. Kemudian pandangan mazhab Syafi'i kitanya selepas masuk waktu barulah boleh berwuduk. Nak berwuduk ni dia kena basuh najis itulah. Air kencing najis, darah istihadah najis, darah buasir najis, kena basuh molek lah. Basuh bersih. Kemudian dia kena pakai penutup. Penutup ni saya sebut dah minggu lepas. Kalau perempuan istihadah, mudahlah dia pakai model hifazah. Tapi bagi orang lelaki yang biasa, tak kira pakai model juga ke. Cuma nak pastikan kalau orang dulu dia pakai kain cawat. Dia kain tu dikerak 4 sudut, 4 segi, dia pun masuk di bawah kelangkang dia tu, kelangkang dia tu, kemudian dia pun ikat untuk memastikan najis yang keluar, darah lah, air kencing lah kalau lelaki yang dedas, untuk memastikan air kencing yang najis tu tidak merata. Bukan nak hentikan air kencing, tak boleh nak hentikan air kencing tu. Sebagainya bukan nak hentikan darah istihadah, bukan nak hentikan darah buasir. Keluar tetap keluar najis tersebut. Cuma penutup ni peranan dia adalah untuk supaya najis tu tidak meratai. Jadi pakai penutup supaya najis tidak meratai. Kemudian yang keduanya kena pastikan penutup dengan tempat keluar najis itu dia rapat. Jangan ada renggang, jangan ada rua. Antara penutup dengan tempat keluar najis, sama ada kemaluan lelaki, sama ada kemaluan perempuan hadapan, ataupun daur buasir hak dubur di belakang. Jadi penutup tu kena pastikan merapati di tempat keluar najis. Itu syarat dia, jangan ada renggang antara tempat keluar najis dengan penutup tu sendiri. Jadi minggu lepas saya ada sebutlah, kalau pakai pamper orang dewasa lah contohnya, dia kena pakai pamper ketat lah. Jangan pakai pamper besar. Kalau pakai pamper besar, dia akan jadi renggang. Macam mana lah ikut lah. Dulu memanglah pakai cawak gitu je. Sekarang mana ada cawak lagi dah. Cuma faham di sini, penutup tu peranan dia adalah untuk memastikan najis yang keluar tidak merata. Kemudian pastikan penutup dengan kemaluan tempat keluar najis tu rapat. Itu je. Kalau pakai pamper tu, mungkinlah kena pakai pamper yang ketat. Ataupun dia nak pakai pamper, ada yang minggu lepas tu pakai pamper tapi dia pakai kain dulu. Dia pakai kain ke apa tu pun ada hot minggu lepas. Daripada Fairuz Muhammad. Kalau ikat, tutup dulu kemaluan dengan kain perca, baru pakai pamper yang besar. Memada dok ustaz, kain perca ni, kain lah kita kata. Kemudian barulah pakai pamper besar. Sekarang kain tu kena rapat, pamper besar tu kena rapat supaya kain tu tak bergerak. Sekarang terlebih dahulunya kemaluan tu ditutup dengan kain. Kemudian barulah pakai pamper besar. Sekarang ni kain tu nak rapat dengan tempat keluar najis tu. Jadi kalau pakai pamper, kena pastikan pamper tu merapati kain tu. Pamper tu merapati kain. Kalau pamper tu besar, tidak merapati kain, kain tu akan renggang daripada tempat keluar najis. Jadi kalau dia pakai kain tak ada masalah. Dia pakai kain cawak ke, ada lagi tak sekarang ni, wallahualam dah. Kalau dia pun pakai pamper, jadi
Pampers tu merapati kain cawak tu merapati tempat keluar najis. Okey lah. Okey, tak ada masalah lah tu. Tu kena faham. Peranan penutup yang wajib dipakai bagi orang yang dedas, perempuan yang istihadah dan orang yang keluar duburnya dibasahi dengan darah buasir. Kemudian lepas pakai penutup tu berwuduk segera. Kemudian sudah berwuduk, solat segera. Dia kata kena mualat. Solat segera ni, kalau setakat nak tunggu iqamah, tak ada apa waktu tu. Nak tunggu iqamah. Sekarang ni orang belum iqamah laginya. Tu untuk maslahat solat tu tak ada masalah tu. Jangan pula kita masuk masjid, kita desak Tok Bilal. Bilal, iqamahlah Bilal. Kenapa saya ni orang dedah ni? Tak payah. Saya kena solat segera ni selepas saya berwuduk. Setakat tunggu iqamah, itu tak ada masalah. Cuma janganlah, kenapa tidak segera solat? Pergi makan nasi dulu. Kenapa tidak segera solat? Kerana jawab panggilan telefon contohnya. Lama duk bercakap dalam telefonnya. Kemudian barulah sembahyang. Tu tak boleh lah. Tu tak boleh. Jadi ni setakat tunggu iqamah tu tak apa. Tak apa tu bukan kata nak tergesa-gesa. Cuma dalam FB hari ni ada satu soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Soalan cucu Tok Ayah. Basuh dan balut atau sumbat kena tunggu masuk waktu juga ke? Contohnya dalam seminit sebelum masuk waktu, mula proses basuh dan balut. Siap balut, sedang molek masuk waktu dah terus berwuduk. Dia bermula daripada basuh, kemudian pakai penutup selepas daripada masuk waktu. Bukan berwuduk saja selepas masuk waktu. Jadi soalan dari cucu ayah ni, moleklah ni. Sebab saya sebut dah tadi kan, masuk waktu. Kemudian basuh. Kemudian tutup molek, kemudian berwuduk. Maknanya bukan berwuduk saja selepas masuk waktu. Bahkan kita nak basuh tu pun selepas masuk waktu. Pada ni, selepas masuk waktu. Sebab kita basuh-basuh, najis tu tetap keluar. Kalau kita buat awal-awal, sebelum masuk waktu tu, pada ni, najis tu keluar dah. Jadi sekarang biar lepas masuk waktu. Sebab nak apa? Nak minimalkan najis yang keluar. Nak minimalkan hadas yang keluar. Sebab tu kata segera solat. Kalau selepas berwuduk pergi makan nasi, najis tu sentiasa keluar. Hadas sentiasa keluar. Jadi banyaklah. Tapi kalau segera solat keluar juga. Diminimalkan, dikurangkan setakat yang boleh. Pada ni. Jadi kalau hanya tunggu iqamah itu tak mengapa. Kemudian satu laginya, dalam mazhab Syafi'i kita, bagi wuduk yang daim hadas ni, satu wuduk, satu fardu jua. Satu wuduk, satu fardu jua. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Maka timbullah soalan hak minggu lepasnya berada di mana ni? Berada di Masjidil Haram. Jadi macam mana soalan dia kalau orang ni, soalan daripada Hamidah Abu Cik ni. Ni soalan minggu lepas ni. Soalan minggu lepas. Kalau orang dalam Masjidil Haram tunggu antara maghrib ke isyak, boleh guna satu wuduk ke Ustaz? Sebab payah nak keluar untuk ambil wuduk semula. Ini untuk jemaah perempuan, kalau kata perempuan istihadah lah, antara maghrib dengan kepada isyak. Jadi sekarang ni wuduk yang sama untuk solat maghrib dan untuk solat isyak. Dan kalau di Masjidil Haram pula, berwuduknya kemungkinan di hotel sebelum masuk waktu maghrib.
Jadi nanti hak tu kita bicara kemudian, hak mazhab-mazhab yang lain. Jadi sekarang ni hak nak ceritanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hanbali, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Jadi kalau orang berada di Mekah, dia nak tunggu masuk waktu baru nak berwuduk, baru nak pergi masjid. Oh, lambatlah. Atau nanti dulu. Kemudian satu fardu sahaja mazhab Syafi'i. Satu fardu sahaja mazhab Syafi'i. Jadi minggu depan timbul persoalan daripada Syekh Rashidah Harun berkaitan dengan orang yang musafir nak jamak. Itu saya akan panjang lagi bicara nanti. Kalau sidang pendengar tak sempat hak minggu ni untuk bicara fardu wuduk yang kedua membasuh muka, insya-Allah lah minggu hadapan lah. Minggu hadapan. Kemudian ada soalan lagi tu, soalan Nurul Atiqah. Kalau perempuan yang jenis keputihan banyak tu macam mana yang dia kerap keluar? Samalah dia istihadah ke keputihan ke. Kalau memang sentiasa keluar, daim hadah lah. Dia sama je istihadah, keputihan, keluar sesuatu daripada dua jalan yang menyebabkan berhadah kecil. Samalah. Kalau memang keputihan tu keluar sentiasa, samalah. Itu panggil daim hadas. Samalah dengan perempuan istihadah. Sama saja. Jadi saya ni pun kadang-kadang terputus juga ni nak cerita tu jadi hilang. Tadi sebut apa tadi? jadi mana ni? Sambil-sambil tengok soalan dalam FB, elok jugalah jadi meriah sedikit. Tapi cuma kadang-kadang saya ni hok bicara sebelum tengok soalan tu, bicara apa tadi? Jadi hilang punca sekejap. Jadi mazhab Syafi'i, satu wuduk, satu fardu jua. Satu wuduk, satu fardu jua. Sembahyang sunat banyak mana boleh. Sembahyang sunat banyak mana boleh. Faham tak ni? Jadi contoh. Dia bulan Ramadan. Jadi masuk waktu Isyak. Masuk waktu Isyak daim hadah. Masuk waktu Isyak. Kemudian dia pun basuh, ikat berwuduk. Dia boleh semayang fardu Isyak, semayang ba'diyah Isyak, semayang tarawih apa semua. Tu banyak mana tu? Banyak mana sunat, banyak mana sekalipun memada. Cuma nantilah saya kena tengok kembali tu. Sebab syarat masuk waktu ni termasuk semayang sunat. Semayang sunat yang berwaktu pun syaratnya kena tunggu masuk waktu. Yang mana masuk waktu tarawih bukan dengan masuk waktu Isyak. Masuk waktu tarawih dengan semayang fardu Isyak. Jadi tarawih tu kena tengok semula lah. Sebab dia masuk waktu tarawih adalah dengan selesai waktu Isyak. Kena tengok balik. Cuma nak ceritanya, semayang sunat banyak mana pun boleh. Dia nak semayang sunat lepas maghrib, sebab contohnya dia semayang sunat awabin ke contohnya, banyak mana pun boleh. Tapi fardunya satu sahaja. Kemudian minggu lepas macam mana dengan orang yang nak qada semayang? Qada semayang ni satu fardu. Kena sesat satu qada, kena masuk bilik air, buat cara yang sama, basuh, ikat, wuduk, kemudian qada yang kedua, selesai, masuk bilik air, buka penutup lama, basuh balik, pakai menutup baru balik, kemudian berwuduk, qada yang tiga, qada yang keempat, berulang. Ini mazhab Syafi'i kita. Yang lebih ringan sedikitnya adalah mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Hanbali ni berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustahadatu tatawaddau li waqti kulli salatin. Perempuan istihadah berwuduk bagi waktu tiap-tiap solat. Bagi waktu. Bererti bila masuk waktu solat maghrib contohnya,
maka dia pun berwudu. Selagi waktu maghrib belum habis, banyak mana kefarduan, contoh qada sekalipun, boleh. Selagi waktu tu belum habis. Mazhab Syafi'i, satu wudu, satu fardu. Fardu yang kedua tak boleh pakai dah. Adapun mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dah dikira kepada masuk waktu, selepas daripada masuk waktu, berwudu. Selepas masuk waktu, berwudu. Lepas berwudu tu, selagi waktu tu masih lagi ada, maka boleh gunakan wuduk yang sama. Walaupun beberapa fardu sekalipun, kalau qada berapa kali sekalipun, masuk waktu isyak, barulah wuduk tersebut tak boleh nak pakai dah. Gitu. Masuk waktu isyak, barulah fardu wuduk tu tak boleh nak, wuduk tu tak boleh nak pakai dah. Sebab apa? Habis dah waktu maghrib. Itu pandangan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Tetapi bagi situasi soalan hak minggu lepasnya, kalau orang yang berada di Masjidil Haram, dia nak tunggu masuk waktu baru berwuduk, satu hal dah. Kemudian masuk waktu isyak, nak ambil wuduk baru, bolehlah kata. Lepas masuk waktu maghrib, berwuduk. Pun susah dah. Mazhab Hanafi, Hanbali, masuk waktu isyak, wuduk maghrib tak boleh pakai dah. Susah juga. Macam mana ni kalau contohnya orang yang berada di Mekah contohnya. Jadi kalau kesukaran seumpama tu, boleh pakai mazhab Maliki. Ni satu-satu ni sidang pendengar, kalau nak ambil ilmu luah, kena catat. Kalau sidang pendengar tak ambil luah, ambil hak mazhab Syafi'i saja. Ingat mazhab Syafi'i saja pun tak apa dah. Ingat mazhab Syafi'i saja pun tak apa dah. Pada ni. Mazhab Syafi'i tadi, bagi orang daim hadas, nak berwuduk, tunggu masuk waktu, kemudian basuh-basuh, pakai penutup, berwuduk segera, kemudian solat fardu, satu fardu je boleh. Itu kalau nak pakai satu nak setakat sidang pendengar nak ambil satu pandangan, kena ingat tu sudah. Kena ingat tu je. Tapi nak pakai Hanafi, Hanbali lah. Sebab nak qada semayang ni, banyak nak qada semayang ni. Satu qada masuk bila air, satu qada masuk bila air basuh, tukar penutup baru wuduk. Sesat qada masuk bila air basuh, tukar penutup baru, berwuduk baru. Qada masuk bila air pula, lelah tengah jalan tu je, gemari. Nak pakai mazhab Hanafi, Hanbali. Bolehlah pakai mazhab Hanafi, Hanbali. Mana apa ni? Selagi waktu tersebut belum habis, boleh semayang wuduk tersebut walaupun beberapa fardu sekalipun. Tapi untuk orang di Mekah, yang pertama, tunggu masuk waktu berwuduk, payah nak buat. Yang kedua, habis waktu, masuk waktu yang kedua, kami wuduk baru, payah nak buat. Pergi pula kepada yang lebih luas, pandangan mazhab Maliki. Tu. Ada sidang pendengar nak lebih luas pandangan, kena catat. Takut apa? Takut jadi, dia panggil apa? Dia panggil izdiwajiyah. Dia panggil izdiwajiyah ni, kita cakap Terengganu, bolok wak. Bolok wak. Apa apa? Bolok wak lah. Kamu ni daim hadah. Waktu belum masuk, kamu sudah berwuduk ni. Mazhab mana kamu pakai? Mazhab Syafi'i. Walah, mazhab Maliki. Pada ni. Kena tunggu masuk waktu. Dia pun tunggu masuk waktu. Lepas tu dia pun masuk waktu, dia pun berwuduk. Kemudian dia semayang fardu, lepas tu fardu. Kamu ni, satu wuduk, satu fardu je. Kamu ni banyak fardu ni. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Salah belaka dah tu jadinya. Ni apa? Izdiwajiyah, bolok wak. Jadi saya sendiri pun sebenarnya, oleh kerana kita ni siaran radio. Siaran radio ni pelbagai yang mengikuti.
Ada yang alhamdulillah sentiasa istiqamah mengikuti. Ada yang kemungkinan cerlang-cerluk. Cerlang-cerluk ni pun bahasa Terengganu juga. Berapa kali cerlang-cerluk ni kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Dan kemungkinan ada yang sangat jarang-jarang. Dan kemungkinan ada yang hanya kebetulan. Jadi hak mengikuti radio ni dia ada pelbagai. Jadi saya pun kena cermat juga. Tambah cerita pandangan-pandangan yang lain. Jadi orang yang keadaan darurah, berhajah, dan kadang kesempitan macam duk Mekah tadi, nak buat macam mana? Satu. Maknanya ataupun sebagai ilmu tambahan, kena beritahu jugalah. Cuma macam sebut tadilah, kalau sidang pendengar hanya nak fokus pandangan mazhab Syafi'i, tadi mudah je. Orang daim hadah nak berwuduk, tunggu masuk waktu, lepas masuk waktu basuh-basuh, pakai penutup, ambil wuduk segera, solat segera, hanya boleh satu fardu. Untuk fardu yang kedua, kena ulangi balik sebagaimana untuk fardu yang pertama. Tapi dalam mazhab Hanafi Maliki, selagi waktu belum habis, selagi itulah boleh gunakan wuduk tersebut, walaupun banyak mana fardu sekalipun. Tapi tunggu masuk waktu, barulah berwuduk. Selagi waktu masih lagi ada, boleh guna sembahyang fardu banyak mana pun. Bila masuk waktu yang kemudian, wuduk tak boleh pakai dah. Tapi kalau duduk Mekah, susah lagi kalau gitu. Sebab duduk Mekah ni awal-awal nak ambil wuduk. Kemudian pula, masuk waktu yang lain pun, nak keluar balik untuk ambil wuduk baru, satu masalah. Tu saya cerita pandangan mazhab Maliki. Kemudian kalau kita nak pakai mazhab-mazhab yang lain, wuduk kita macam mana? Betul tak dengan mazhab yang lain? Mudah je wuduk kitanya. Kita hak mana-mana sunat, ketika berwuduk dalam mazhab Syafi'i, kita buat belaka. Maka wuduk kita menepati keempat-empat mazhab. Tangan kita basuh, kita berkomor, kita masuk air ke dalam hidung. Berwuduk kita baca bismillah. Pada ni. Ini di antara yang wajib dipanggil mazhab Hambali. Kemudian ketika membasuh muka tangan, kita gosok. Itu wajib pandangan mazhab Maliki. Ketika menyapu kepala, sapu sekalian kepala. Itu wajib pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Sapu telinga jangan tinggal. Itu wajib isi pandangan mazhab Hambali. Jadi sunat-sunat kita buat belaka. Maka wuduk kita menepati empat-empat mazhab. Menepati empat-empat mazhab. Itu bab wuduk. Bab semayang pula. Mazhab mana menepati dan mazhab yang lain. Ada setengah pandangan wuduk qadiyah lain, semayang qadiyah lain, bab lain-lain. Tak apa tu. Walaupun tak sama mazhab pun. Tapi nisbah kita orang awam ni, kalau satu-satu amal ibadah tu jadi jadi dipanggil talfiq, separuh-separuh. Bagi orang awam ni, setengah ulama membenarkanlah satu kelonggaran. Sebab orang awam, orang ramai ni, dan kadang terdesak, terpaksa kena pakai mazhab yang lain. Kemudian untuk memastikan dia betul-betul mengetahui mazhab yang lain, itu kemungkinan agak kesukaran kepada orang awam, orang kebanyakan. Sebab tu setengah ulama dia mengharuskan untuk orang awam ni berlakunya talfiq, berlakunya sebahagian amal tu mazhab lain, sebahagian amal tu mazhab lain. Ini satu kelonggaran lah kepada orang kebanyakan, orang awam, dalam keadaan dia agak kesempitan, terdesak. Kita balik semula. Kita masa ni pun tinggal 5 minit lagi ni. 5 minit lagi. Tadi ada lagi 1-2 soalan tu saya tengok semula lah tu. Tak boleh nak tengok pada soalan dah. Saya pun sendiri pun bercakap agak terkejar-kejar. Nak perhabis tadi. Hak Mekah tadi tu. Hak Mekah. Dia awal-awal kena berwuduk, tak tunggu masa waktu. Habis waktu pun, nak keluar ambil wuduk baru pula. Payah juga. Jadi mazhab Maliki sidang pendengar, wuduk orang daim hadas sama dengan wuduk orang yang salim. Sama je. Orang daim hadas, orang dedah, perempuan istiadah, orang kalau darah buasi, perempuan yang kedua keputihan, dia sama sahaja dengan wuduk orang ramai-ramai, orang yang tak ada penyakit. Boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Kemudian
Masuk waktu maghrib lah kita kata, sebab kita dekat dengan maghrib ni. Masuk waktu maghrib. Kalau ke Mekah lah ni, biasa orang Mekah lah payah ni. Masuk waktu maghrib, dia pun sembahyang fardu maghrib, apa semua. Masuk waktu isyak, wuduknya belum batal lagi lah dengan hadas yang lain. Boleh pakai lagi wuduk tersebut. Wuduk taim hadas sama dengan wuduk orang salim, orang yang sihat, orang ramai. Gitu. Cuma jangan keluar kalau kata ginilah. Kalau kata orang ni, orang yang dedah, keluar tak air kencing tu, hak tu tak apa, tak membatalkan wuduk. Kemudian hak batalnya keluar air kencing sebenar. Sidang pendengar, apa beza air kencing dedah setitik dengan air kencing sebenar yang membatalkan wuduk? Air kencing sebenar lah, hak duk kecing semua tu, hak tu membatalkan wuduk. Selagi tak kecing sebenar, hanya keluar air kencing dedah, wuduk tu boleh pakai. Masuk waktu isyak pun boleh pakai lagi, selagi tak keluar air kencing sebenar. Dah apa beza air kencing dedah dengan kencing sebenar? Sebab sama-sama air kencing belaka tu. Sama-sama kuning belaka. Sama-sama lah, sama. Tak sama. Yang pertama, air kencing dedah penyakit ni dia setitik sedikit. Air kencing sebenar dia keluar banyak. Itu yang membatalkan wuduk. Satu laginya, air kencing dedah ni dia tak boleh nak kawal. Dia tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal. Dia akan keluar lah juganya. Adapun air kencing sebenar, boleh tak? Boleh sabar ke tak? Nak kencing ni, cari tandas. Allah, tandas tu kotornya. Boleh dah dulu. Boleh lagi lah. Boleh lagi lah tu. Mana cari pula tempat lain. Barulah jumpa tandas bersih. Mana air kencing dedah dia akan keluar semata-mata. Air kencing hak biasa ni dia boleh kontrol sekejap. Sebab apa? Dok jumpa tandas bersih. Sabar dulu. Tapi panggil apa? Ketik-ketik dah tu. Tapi boleh lagi kontrol. Tu beza air kencing dedah dengan kencing sebenar. Jadi kalau kencing sebenar barulah wuduk tu batal. Mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki, kalau orang Mekah, dia berwuduk macam biasa. Tak tunggu masuk waktu. Kemudian selagi belum kedatangan hadas yang lain, yang bukan penyakit dia, selagi itulah wuduk tersebut boleh digunakan untuk sembahyang fardu banyak mana sekalipun, waktu yang lain sekalipun. Itu mazhab Maliki. Ini mungkinlah untuk persoalan mengerupah hak berkaitan dengan orang yang berada di Masjidil Haram, agak kesukaran menunggu masuk waktu dahulu baru berwuduk. Kemudian kalau pakai mazhab Hanafi Maliki, habis waktu, masuk waktu yang kedua, kena ambil wuduk yang lain. Atau agak kesukaran, hak mudahnya mazhab Maliki. Jadi hak minggu ni soalan lain-lain tu saya akan tengok kemudian. Kemudian hak saya bercadang minggu lepasnya soalan Rashidah Harum bab jamak tu lah. Jamak kasar bagi orang daim hadas. Saya jawab dah minggu lepas secara ringkas, tapi minggu ni saya bercadang untuk menyambung lagi. Tapi tak sempat lah. Jadi untuk minggu hadapan saya akan baca balik lah fardu wuduk yang kedua, membasuh muka. Tapi saya kena undur balik lah dengan persoalan hak minggu ni sedikit. Kemudian saya kena tengok pula beberapa soalan yang saya terpandang tadi dalam FB. Soalan tu saya pun tak baca tu soalan tu. Tak sempat nak tengok. Jadi tengok dulu lah kalau soalan tu berkaitan. InsyaAllah soalan minggu ni tu saya akan jawab minggu hadapan. Jadi kita sama-sama lah istiqamah. Istiqamah tu penting. Maknanya ada dalam radio Money FM dan ada dalam live FB Money FM. Kalau ada satu ketika ketinggalan tak dapat mengikuti radio Money FM, sedang pendengar masih lagi boleh buka dalam Facebook Money FM. Sedang pendengar masih lagi boleh mengikuti. Kalau kita belajar secara istiqamah, tetap semua mudah, insyaAllah kita memahami pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahanlah kita diberi kesempatan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.